Yang berhormat Tuan Azam boleh saya dapat soalan ketiga, memandangkan soalan itu sangat luas. Yang berhormat, sudah 21 minit untuk satu soalan. Assalamualaikum. 21 minit untuk satu soalan. Yang Sri Ketua, soalan saya nombor 2. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Tuan Yang Dipertua, hubungan perdagangan dua hala di antara Malaysia dan Republik Rakyat China atau RRC kini sedang berada pada tahap terbaik selama ini. Kerjasama yang akrab dan memberangsangkan dalam perdagangan, perusahaan dan pelaburan telah menyumbang kepada pembangunan ekonomi kedua-dua negara. RRC kini merupakan rakan dagang terbesar bagi Malaysia. Manakala Malaysia merupakan rakan dagang terbesar RRC di kalangan semua negara-negara anggota ASEAN untuk 4 tahun berturut-turut semenjak tahun 2008. Pada tahun 2011, perdagangan dua hala di antara Malaysia dan RRC mencecah 166.77 bilion ringgit, jumlah yang tertinggi yang pernah dicatatkan dalam sejarah perdagangan di antara kedua-dua buah negara. Keadaan ekonomi dunia yang kurang menentu pada tahun 2012 dijangka akan memperlahankan pertumbuhan ekonomi RRC, tetapi RRC dijangka akan mengekalkan kedudukannya sebagai rakan dagangan terbesar Malaysia. Antara bulan Januari dan Ogos tahun ini, perdagangan dua hala Malaysia dan RRC telah mencecah 118.33 bilion ringgit, iaitu peningkatan sebanyak 10.5% berbanding tempoh yang sama pada tahun lepas. Sehingga tahun 2011, sebanyak 133 projek perkilangan dengan penyertaan ekuiti syarikat-syarikat RRC telah dilaksanakan dengan nilai pelaburan sebanyak 826.2 juta ringgit. Secara keseluruhannya, RRC merupakan negara punca ke-22 terbesar bagi Malaysia dalam pelaburan sektor perkilangan yang telah dilaksanakan. Antara sektor-sektor yang terlibat adalah sektor elektronik dan produk elektrik, pembuatan makanan serta produk fabrikasi logam. Untuk tempoh Januari hingga Julai 2012, sebanyak 14 projek perkilangan dari pelaburan asing dari RRC bernilai 230.67 juta ringgit telah diluluskan. Tuan Yang Dipertua, semasa lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke RRC pada 1 April 2012 untuk merasmikan pelancaran China Malaysia Qinzhou Industrial Park atau nama singkatannya QIP, Malaysia telah mencadangkan kepada pihak China sebuah taman perindustrian yang serupa dengan QIP atau dengan izin Sister Industrial Park, iaitu Malaysia China Kuantan Industrial Park, nama singkatannya KIP. Sehubungan itu, perjanjian antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan Republik Rakyat China mengenai kerjasama Taman Industri Kuantan Malaysia China telah ditandatangani sempena lawatan Tuan Yang Terutama He Guoqiang, Setiausaha Pemeriksaan Disiplin RRC ke Malaysia pada 15 Jun 2012. Projek tersebut menikmati sokongan yang kuat daripada pucuk kepimpinan Kerajaan Pusat RRC di Beijing. Duta Khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke China, Yang Berhormat Tan Sri Ong Kating, yang merangkap Pengerusi Majlis Perniagaan Malaysia China atau MCBC, sedang menyelaras serta memantau pelaksanaan kedua-dua projek ikonik tersebut. Kerajaan Negeri Pahang telah memberi kerjasama yang amat positif dan telah mengenal pasti kawasan tanah seluas 1,800 ekar bagi tujuan pembangunan projek tersebut di Kuantan. Sejak perjanjian dua hala ditandatangani, pihak kerajaan Guangxi telah menghantar dua rombongan secara berasingan ke Malaysia pada 19 Julai dan 30 Julai 2012 untuk menetapkan penubuhan syarikat usaha KIP dengan pihak yang berkaitan di Malaysia. Perbincangan antara kedua-dua pihak berjalan lancar. Pelbagai industri yang digalakkan di KIP telah dicadangkan, termasuk petroleum dan gas asli, industri petrokimia, kayu balak, minyak sawit dan getah. Sebagaimana dikendalikan oleh pihak usaha tentang memajukan dan menarik pelaburan ke QIP, KIP juga akan dimajukan secara usaha di mana rakan kongsi dari RRC dan Malaysia
adalah dari pihak swasta. Peranan Kerajaan Persekutuan, Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur atau ECRDC, Kerajaan Negeri Pahang dan pihak Kerajaan RRC akan memudahcarakan urusan pembangunan KIP. Untuk memberi keterangan lebih lanjut tentang pelaksanaan dan manfaat projek tersebut kepada orang ramai, sesi perjumpaan dengan masyarakat setempat di Kuantan telah diadakan pada 10 Oktober 2012. Di samping itu, pihak pemaju KIP bersama Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur dan pihak Kerajaan Negeri Pahang juga sedang merancang upacara pecah tanah bagi pelancaran KIP. Tuan Yang Di-Pertua, semasa lawatan kerja Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri ke Expo China ASEAN ke-9 di Nanning atau K-Expo, RRC pada 20 September 2012, pihak Kerajaan Guangxi dan Qinzhou telah menganjurkan taklimat berhubung perkembangan QIP. Kerja-kerja pembinaan di tapak QIP sudah bermula secara berperingkat. Fasa pertama yang melibatkan kawasan yang seluas 15 km persegi dijangka siap dan beroperasi sepenuhnya sebelum tahun 2017. Pemimpin-pemimpin tertinggi kedua-dua negara tetap memberi sokongan dan komitmen yang kukuh bagi merealisasikan pembangunan QIP dan KIP. Masih sebelum saya menjemput Indra Mahkota untuk mengemukakan soalan, saya ingin berkongsi maklumat. Saya terbaca dalam surat kabar hari ini, yaitu Speaker Selangor, Kerajaan Pakatan di Selangor, telah membuat satu tindakan, yaitu dalam Dewan dia ada macam traffic light, green untuk Yang Berhormat berucap. Lepas itu bila boleh berhenti dan semikiannya. Dan saya terbaca dalam surat kabar itu bahawa untuk mengemukakan soalan tambahan, dia bagi kepada Yang Berhormat 30 saat untuk tanya. Jadi kalau DUR Selangor boleh buat, kenapa ahli parlimen tidak boleh buat yang lebih bijaksana? Tadi baru satu soalan sudah 21 menit. Kalau begitu amalan kita 3 soalan setiap sisi soal jawab. Itu sebab kenapa kadang-kadang saya stres. Sila Yang Berhormat azan 25 saat. Selangor Kerajaan Soalan PKR tambahan. dan sendiri Terima tak kasih, ada saya tak pakai perlu traffic light. 25 saat. Terima kasih. Saya nak tumpukan soalan tambahan berkenaan dengan QIP tadi. Saya nak merujuk kepada pengumuman Pengurusi Jawatankuasa Tetap Biro Politik Parti Komunis China yang mengatakan QIP ini adalah keuntungan besar kepada kerajaan China kerana mendapat manfaat yang kita sediakan, iaitu seperti pengecualian cukai, DTA, pengecualian 2 kali dan sebagainya, kerana perkara itu telah pun siap. Jadi apakah Ahli Yang Berhormat, kalau Yang Berhormat ganggu, tidaklah boleh dia buat dalam 25 saat. Tidak diganggu pun mau setengah jam. Apalagi kalau diganggu. Sila. Terima kasih. Jadi bagaimana kita nak mengimbangi manfaat itu? Di Kuantan, kawasan itu belum pun lagi dipecah tanah, belum wujud apa-apa lagi. Tapi QIP di China telah pun beroperasi dan telah pun dibuka dengan secara rasminya. Jadi ada 2 ketidakseimbangan manfaat yang didapati oleh kerajaan negeri China dengan kita di Malaysia ini. Soalan saya mengatakan, Datuk Tan Sri, kerugian yang kita tanggung, keuntungan besar yang didapati oleh kerajaan China yang tidak seimbang tadi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota di atas soalan tambahan tersebut. Tuan Yang Di-Pertua, suka saya nyatakan bahawa saya juga pernah melawat Taman Industri Qinzhou ini, dan saya dapati bahawa walaupun ianya ianya baru dibuka dan belum lagi ada sebarang industri yang didirikan. Dan atas sebab itu saya lihat tidak timbul sebarang isu mengenai kerugian yang mungkin kita tanggung dan daripada keuntungan yang mereka dapat. Sebaliknya, Tuan Yang Pertua, kita dapati bahawa pendekatan yang diambil oleh RRC ini berbeza dengan Malaysia, di mana mereka tidak menawarkan insentif dalam bentuk pelepasan cukai. Sebaliknya, mereka memberikan mungkin insentif dalam bentuk tanah dan sebagainya. Dan kita pula dengan pendekatan kita yang berbeza. Daripada situ kita dapati bahawa kedua-dua pihak akan mendapat manfaat dengan caranya sendiri. Tapi yang penting sekali ialah
hubungan di antara dua taman industri ini, di Kuantan dan juga di Cinjau. Kuantan merupakan satu pelabuhan yang terletak di bahagian timur semenanjung Malaysia. Atas sebab itu, pergerakan kapal daripada Kuantan ke Cinjau hanya makan masa 3 hari paling maksimal. Dan itu membuka ruang perdagangan bagi kedua-dua pihak yang akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh kedua-dua Cinjau dan Kuantan secara khususnya, dan RRC dan Malaysia secara amnya. Terima kasih.